Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Fasal 3. Malaysia menewaskan India 4-2 untuk mara ke final Pesta Bola Merdeka 2003. Di final Pesta Bola Merdeka 2003, Malaysia akan bertemu dengan Tajikistan. Okey. Gol Malaysia dijaringkan oleh Dion Kul, Arif Aiman, dijaringkan oleh Corbin Ong dan juga Faisal Halim. Okey. Dan lepas ni, separuh masa pertama dikuasai oleh Malaysia. Manakala separuh masa kedua lebih banyak dikuasai oleh pasukan India lah. Okey, dari segi formasi, Malaysia bermain dengan formasi 4-2-3-1, manakala India bermain dengan formasi 4-3-3. Dan lepas ni, Malaysia sangat bermain dengan baik lah. Di first half lah bermain dengan baik. Di second half tu macam kurang sikit. Okey. Dan Malaysia, diorang banyak mengasak India dengan bermain secara high intense dan pressing play. Dan banyak pressing play yang dibuat oleh Malaysia, terutama kali di separuh masa pertama, berjaya membuatkan pemain India membuat kesilapan ketika memegang bola di kawasan mereka. Beberapa kali mereka hilang bola di kawasan sendiri. Dan beberapa kali juga Malaysia berjaya menekan dan merampas bola daripada penguasaan pemain India ketika di kawasan mereka. Dan ada satu peluang tu, Faisal Halim mempersiakan peluang. Sedangkan peluang ada. Dan ada juga satu counter attack tu, Malaysia boleh mendapatkan gol, tetapi decision making oleh Akhyar Rashid gagal untuk menghasilkan gol. Okey. Malaysia, kita banyak menyerang melalui kawasan tepi dengan gandingan full back dan juga wing forward akan sentiasa naik ke atas, masuk di half space bagi wing forward, naik overlap di wide area daripada full back untuk crossing bola untuk menyerang lawan. Kadang-kadang kita akan overload kawasan India dengan membentuk 2 lawan 1 dan banyak situasi 2 lawan 1 berlaku di wide area tadi. Okey, sebab apa Malaysia banyak menyerang di bahagian tepi? Kerana kita mempunyai pemain full back, wing forward, winger dan juga side midfield yang okey. Kita tiada masalah di posisi tepi kerana kita banyak persaingan dan banyak pemain yang bagus di posisi tepi. Yang Malaysia sekarang ni ada problemnya di striker nombor 9 dan juga di pemain tengah. Kita kurang pemain tengah yang boleh killer pass, yang kreatif, yang boleh playmaking. Rindu zaman Pia dengan Safiq Rahim dulu. Masa tu kita banyak pemain kreatif dan juga boleh buat playmaking. Sekarang ni macam kurang sikit. Okey, kita tengok Malaysia banyak membelah pertahanan lawan berasaskan team play. Ada combination play, ada link up play dan kadang-kadang pemain Malaysia juga cuba menggunakan kualiti individu mereka untuk menewaskan pemain India 1 lawan 1. Pemain macam Akhyar Rashid, Arif Aiman, Faisal Halim, Darren Lock dan juga siapa lagi? Sergio Aguero di separuh masa kedua lebih suka menggunakan skill individu, kelebihan individu yang ada pada mereka untuk cuba menewaskan pertahanan lawan melalui pertarungan 1 lawan 1. Okey. India ni di separuh masa pertama diorang ada tak satu ketika diorang dapat rentak bila diorang dapat gol penyamaan hasil serangan Malaysia yang dipintas oleh pemain India menukarkannya dalam bentuk counter attack dengan fast transition dan akhirnya diorang masuk daripada kawasan Corbin Ong. Kawasan Corbin Ong kiri Malaysia kanan India dan diorang masuk daripada kawasan Corbin Ong dan diorang hantar crossing bola dan dapatkan gol penyamaan tu kan, yang pemain nombor 20 tu skor. Tetapi lepas tu lepas tu India mula tenggelam dalam game. Diorang mula tenggelam dalam game kerana gagal menangani high intense dan juga high press Malaysia. Banyak hilang bola di kawasan sendirilah macam aku cakap tadi. Dan banyak kesilapan diorang lakukan ketika nak membina serangan, nak berada di middle block, berada di kawasan sendiri, banyak kesilapan dan banyak hilang bola. Yang itu diambil oleh Malaysia tu. Dan India di second half, kalau kita tengok di awal separuh masa kedua, diorang meningkatkan serangan diorang. Dengan diorang lebih menyerang, banyak bola secepat mungkin, permainan lebih direct, banyak secepat mungkin bola masuk, cuba dihantar masuk dalam kawasan Malaysia. Dan usaha diorang tu berhasil juga seketika bila diorang dapat gol yang kedua tu. Tetapi malangnya, ketika India mula get into the game, diorang mula nak beri saingan, Malaysia cepat mengganggu, merosakkan momentum India dengan cepat membalas melalui gol yang keempat tu, yang gol Corbin Ong tu. Sekaligus kacau lah India. Malaysia, bila dapat gol keempat, kita mengambil pendekatan lebih defensif. Mungkin untuk mempertahankan kelebihan defisit 2 gol dan juga Malaysia cuba bermain secara bertahan untuk
simpan tenaga lah, jimat tenaga lah. Dalam masa sama cuba untuk menyukarkan dan mengganggu, demoralize, demotivate pemain India dengan cara bermain secara bertahan untuk frustrated pemain India. India bila nampak Malaysia di penghujung separuh masa kedua yang mengambil pendekatan untuk bertahan, India banyak menyerang, tetapi dia orang clueless. Dia orang tak ada idea macam mana nak membelah pertahanan Malaysia, macam mana nak cuba beat player Malaysia, dan banyak hantaran dia orang dipatahkan oleh pertahanan Malaysia, disekat, diblok oleh pertahanan Malaysia. Dan India ni dia kurang kreatif lah. Dia kurang kreatif. Malaysia ni pula kita lebih banyak masuk kawasan lawan secara pergerakan individu. Skill individu, kempatasan, gelecek bola. Kita kurang masuk dalam kawasan lawan melalui hantaran. Midfield kita ni dari segi work rate okey, dari segi rajin bantu menyerang, bantu bertahan okey. Cumanya pemain midfield kita ni kurang dari segi killer pass. Dari segi hantaran, killer pass. Final pass sangat kurang. Berapa kali final pass tak tepat, berapa kali final pass tak masuk. Cumanya yang boleh buatkan kita dapat 4 gol ni banyak masuk ke sana ialah hasil daripada gerakan individu yang ada, terutama daripada pemain sayap kita. Okey. Dan pemain midfield perlu mempertingkatkan lagi aspek playmaking, kreatif, dan juga perlu memperbaiki aspek hantaran, terutama kali killer pass. Sebab tak selamanya perlu bergantung kepada kualiti individu. Kadang-kadang midfield perlu memainkan peranan untuk mementingkatkan lagi kualiti hantaran tu supaya lagi menyenangkan striker dan wing untuk masuk dalam kawasan lawan. Jika midfield mempunyai kelebihan dari segi creativity, playmaking dan juga killer pass yang tepat, lagi menyenangkan tugas wing dan striker untuk masuk dalam kawasan lawan, membelah pertahanan lawan. Okey, kesimpulannya Malaysia menewaskan India 4-2 dan Malaysia marah ke final Pesta Bola Merdeka 2023. Di final nanti Malaysia akan bertemu Tajikistan. Apapun okeylah Malaysia, tapi perlu memperbaiki lagi, terutama kali ketika bertahan. Biasa ketika bertahan ada juga buat kesilapan individu, itu perlu diperbaiki, dan juga midfield perlu dipertingkatkan lagi. Pemain sayap dah bagus dah tadi. Okey, setakat sajalah konten kita kali ni. Jangan lupa tengok nanti final, okey, hari Selasa ni 17.10. Okey, setakat sajalah konten kita kali ni. Kalau kau suka konten saja, boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, 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 semangat. Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh, Malaysia boleh.